Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, fasal perihal menjaga tata tertib kenabian, muka surat 83, jangan lupa membaca bismillah. Ketahuilah bahawa hendaklah anda memulakan pada semua urusanmu dengan membaca bismillah. Jika anda terlupa hendak membaca bismillah pada awal urusanmu, maka bacalah ketika anda teringat begini, bismillah pada awalnya dan akhirnya. Kemudian berusahalah jangan sampai anda memasuki sesuatu perkara dari adat kebiasaanmu melainkan dengan niat yang baik. Jika anda memakai pakaianmu, niatlah memakainya kerana hendak menutup auratmu dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupinya. Mulakan memakainya dari arah kanan jika pakaian itu kamis, iaitu kemeja dan sebagainya, dan akhirkannya apabila menanggalkannya. Angkatkan kainmu atau baju panjangmu hingga ke pertengahan betis. Jika anda merasa berat begitu, maka jangan labuhkannya sampai ke bawah buku lali. Bagi wanita pula, hendaklah dia melabuhkan pakaiannya sampai ke bumi dari segala penjuru dekat 3 suku hasta. Labuhkan juga lengan tanganmu sampai ke hujung pergelangan dan ke hujung jari jika wanita. Dan jika anda hendak melebihi ini, maka janganlah sampai keterlaluan. Adalah lengan tangan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke pergelangannya, dan beliau juga telah memotong dengan sehelai pakaiannya sampai ke penghujung jari jemari. Jangan buat pakaian melainkan yang perlu untuk anda memakainya. Jangan pilih pakaian yang terlalu mahal dan jangan juga yang terlalu kasar, tetapi pilihlah yang sederhana sahaja. Jangan dedahkan auratmu atau sebahagian daripadanya tanpa ada keperluan. Dan bila ada keperluan untuk mendedahkan sesuatu daripadanya, maka bacalah ketika itu Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan dia. Dan bacalah doa ini ketika anda memakai pakaianmu. Alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikanku pakaian ini dan merezekikanku untuk memakainya tanpa daya daripadaku dan kekuatan. Adapun memakai imamah, iaitu serban melilit kepala, adalah sunnah, dan tidak sunnah pula meluaskan lengan tangan dan membesarkan imamah itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita telah bahaskan daripada apa yang diingatkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan memulakan semua urusan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ianya merupakan satu tabarruk. Kita mengambil keberkatan dengan nama Allah Subhanahu wa taala apabila memulakan apa-apa perkara, dan juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tanpa kudrat ataupun tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa urusan yang ingin kita lakukan. Nah, dan kita sebutkan juga bahawa memperbanyakkan niat dalam apa-apa yang kita lakukan, terutamanya daripada ibadah, memperbanyakkan niat sewaktu melakukan amal ibadah dan juga sewaktu melakukan adat kebiasaan kita daripada makan, tidur, memakai pakaian dan sebagainya. Dan apabila dan antara sunnah juga dalam melakukan sesuatu perkara, iaitu dimulakan dengan bismillah, kemudian diperbanyakkan niat, dan kemudian itu
memulakan sesuatu perkara itu dari arah kanan, kerana Nabi SAW kana yuhibbu at-tayamun. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam setiap apa yang dilakukan oleh baginda SAW, baik daripada sikat rambut, daripada memakai baju, daripada memakai seluar, ataupun daripada meminta cadangan orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, dimulakan dari sebelah kanan. Juga apabila memberi minum, iaitu Nabi SAW selepas baginda minum, terkadang akan dikongsikan minuman tersebut, maka akan diberikan pada yang berada di sebelah kanan. Kemudian disebutkan tentang adab memakai baju ataupun sunnah dalam memakai baju. Angkatkan kainmu dan baju panjangmu hingga ke pertengahan betis. Bagi kaum lelaki, yang afdal itu pakai sama ada jubah ataupun kain di pertengahan betis, di antara lutut dan buku lali. Dan kalau ianya merupakan satu merasa janggal untuk memakai pakaian yang agak tinggi, maka paling tidak jangan dilabuhkan melebihi daripada buku lali. Maksudnya jubah, kain ataupun apa-apa pakaian yang kita pakai untuk kaum lelaki dibiarkan sehingga ke buku lali, atas buku lali. Di dalam hadis disebutkan bahawa siapa yang memakai pakaian atau memakai kain menutup buku lali, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima daripada solat mereka. Maka penting untuk kita menjaga daripada adab daripada memakai pakaian. Hadis ini melarang menggunakan kain sebagai menutup sehingga menutup buku lali. Namun hadis ini difahami kerana apa? Kerana bagaimana difahami hadis ini, iaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tanda-tanda orang bersifat sombong adalah orang-orang yang melabuhkan pakaian mereka. Orang-orang lelaki yang ini nak menunjuk ataupun nak merasa dirinya hebat itu adalah dengan memakai pakaian yang labuh sehingga menutup daripada buku lali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang as-sahabah daripada menyerupai orang-orang yang bersifat dengan sifat tersebut dan berpakaian dengan cara orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti, yang menyerupai daripada sesuatu kaum, maka dia akan dianggap daripada orang tersebut. Maka Nabi SAW akan melakukan perkara-perkara yang menyalahi daripada apa yang dibiasakan, terutamanya daripada golongan kafir, daripada Yahudi ataupun Nasrani. Apa-apa yang kebiasaan mereka, maka akan dilakukan bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Begitu juga daripada segi pemakaian dan sebagainya. Maka Nabi SAW melarang as-sahabah daripada menyerupai orang-orang yang sombong. Akan tetapi kita berada di zaman yang mana ini pakai pakaian melebihi daripada buku lali itu bukan kerana sombong. Iaitu terkadang ianya memang dah menjadi satu kebiasaan, bukan kerana sombong, akan tetapi ini merupakan seakan-akan satu adat yang kita dah terbiasa dengan. Maka para ulama menyebutkan bahawa sekarang ini memakai pakaian menutupi daripada buku lali itu bukan lagi kerana sombong. Maka disebabkan tidak ada kaitan dengan sifat sombong apabila memakai pakaian yang melebihi daripada buku lali, maka hukumnya juga bertukar. Sudah tidak menjadi haram, bahkan ianya hanya menjadi makruh. Akan tetapi pada waktu yang sama perlu diingatkan bahawa merupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakai pakaiannya atas daripada buku lali. Maka seperti mana yang kita sebutkan tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita cuba untuk menyerupai seseorang, kita akan digolongkan daripada orang tersebut. Maka tidak ada orang yang lebih mulia untuk kita tiru ataupun ikuti daripada caranya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau Rasulullah itu menyukai daripada memakai pakaian lebih ataupun atas buku lali, maka kita ikut apa yang disukai, apa yang menjadi pilihan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi fashion Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang
memakai pakaian sehingga menutup daripada buku lalinya, maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan, angkatlah kainmu, sesungguhnya ianya lebih bersih dan lebih membawa kepada ketakwaan, yakni sifat at-tawadhu. Maka as-sahabah itu mengatakan, ya Rasulullah, yakni aku pakai bukan kerana yakni aku melabuhkannya, yakni kain ini merupakan kain yang murah. Kalaupun ianya akan terkoyak, maka ianya iaitu murahlah untuk dibeli. Akan tetapi Nabi SAW mengingatkan kepada orang tu, walaupun kainnya murah, yakni kamu mampu untuk belinya kalau koyak, tidakkah patut kamu mengikuti orang yang patut kamu ikuti, iaitu Rasulullah SAW. Maka orang itu mendapati bahawa Rasulullah memakai pakaiannya itu atas daripada buku lali sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dapat dilihat bahawa bukan hanya ianya merupakan satu sunnah, akan tetapi pada waktu yang sama diambil berat daripada segi kebersihan dan daripada segi menjaga daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Iaitu Nabi mengingatkan kita agar supaya, terutama kaum lelaki, ini dengan kita memakai pakaian atas daripada buku lali, ianya lebih bersih, iaitu kita tidak mengotorkan pakaian tanpa ada sebab. Itu dijaga. Dan terkadang kalau pakaian itu sampai ke tumit, iaitu melebihi daripada buku lali sehingga ke tumit, ini akan menyebabkan terkadang mudah untuk rosak pakaian tersebut, ataupun kain itu mudah untuk menjadi koyak ataupun kotor dan sebagainya. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kita agar menjaga daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mampu untuk tidak merosakkan daripada perkara tersebut, maka dijaga daripada nikmat ataupun daripada pakaian tersebut. Maka kita pakai, iaitu menjaga daripada kebersihan, dapat menjaga hati daripada lebih dekat daripada sifat taqwa, iaitu sifat tawaduk dan sebagainya. Kemudian disebutkan tentang cara ataupun apa yang dianjurkan oleh Rasulullah buat kaum wanita untuk melabuhkan pakaiannya sampai ke bumi daripada segala penjuru dekat 3 suku hasta. Maksudnya kalau kurang lebih 1 hasta ataupun 1 meter itu 60 cm, 2/3 itu kurang lebih 40 cm. Apakah tujuan Nabi SAW menyuruh untuk melabuhkan daripada pakaian? Adalah kerana kalau kita tengok, aurat wanita itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan 2 tapak tangan. Maka tapak kaki itu dianggap sebagai aurat. Kaki dan juga tapak kaki dianggap sebagai aurat, sehingga kalau tidak ditutup keseluruhan kaki itu dengan berlebihan, maka bila berjalan, contohnya kain itu hanya sampai buku lali. Jadi kalau jalan tu terkadang boleh nampak tapak kaki. Maka ingin ditutup daripada seluruh kaki itu, sehingga diperintahkan untuk melabuhkan daripada pakaian untuk kaum wanita. Akan tetapi sekarang ni kita ada option. Sebagai contoh, katalah kalau kita tak nak terlampau panjang, kita ada option, kita ada stokin dan sebagainya. Maka kita pakai stokin, dan juga kita labuhkan pakaian, tapi tak perlu sampai melirit ataupun sampai menyapu jalan, sebab kita boleh pakai stokin. Tapi seperti yang kita sebutkan, masih ada lagi kaum-kaum wanita yang masih beramal dengan cara ini, terutamanya di negara-negara Arab. Kalau kita tengok, kita dapati maka baju yang mereka pakai itu sangat labuh, walaupun di dalamnya mereka pakai stokin dan sebagainya. La ilaha illallah. Akan tetapi kita hidup di zaman yang mana, subhanallah, bukan hanya tidak diambil berat daripada kaki dan tapak kaki, akan tetapi banyak lagi anggota-anggota lain yang terdedah, tidak diberikan perhatian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita dapati juga terkadang kaum-kaum wanita yang mereka mengendali daripada motor dan sebagainya, terkadang bila naik motor terdedah sebahagian daripada aurat mereka. Yang mana kalau mereka tahu mereka akan naik motor dan sebagainya, maka dipakaikan stokin yang lebih panjang dan sebagainya, sehingga dapat menutup aurat itu dengan sempurna, sehingga tidak terdedah sedikit pun daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditutupi. Apa tujuan kita menyempurnakan daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini? Sebagai satu penghargaan,
iaitu kita menghargai iman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sehingga segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kita cuba untuk turuti dengan sempurna. Naam. Kemudian Nabi disebutkan di sini, labuhkan juga lengan tanganmu sampai ke hujung pergelangan, iaitu untuk kaum lelaki apabila digunakan bajunya itu sampai ke pergelangan, iaitu maksimum sampai pergelangan lah, sampai sini pergelangan. Adapun terkadang dalam hadis disebutkan sampai ke tulang pergelangan ini, iaitu sama ada sebelum tulang pergelangan itu ataupun maksimum menutupi daripada tulang pergelangan tangan. Itu untuk kaum lelaki. Kerana apa? Kalau kita guna lebih daripada pergelangan tangan itu, seakan-akan dianggap sebagai pembaziran. Dan kalau kita tengok as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu betapa bersungguh-sungguhnya mereka dalam mengikuti apa yang diajarkan, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mendapati bahawa lengan baju mereka itu melebihi daripada pergelangan, maka akan dipotong daripada baju itu. Sebab apa? Mereka ingin teliti dan benar-benar mengikuti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita dapati orang-orang di zaman kita ini kadang-kadang dahlah tak tahu akan sunnah Rasulullah, dan tahu pun kadang-kadang tak nak ikut. Kerana apa? Kerana mereka merasakan, mereka berfikiran, mereka mengikut logik akal mereka, khalas itu untuk zaman dahulu, zaman sekarang lain. Tak apalah, mungkin mereka mungkin tak mampu untuk mengikuti sunnah, akan tetapi lebih teruk daripada itu, mereka condemn orang-orang yang ingin bersungguh-sungguh untuk mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tak mampu untuk mengikuti sunnah, kita jangan condemn orang yang bersungguh-sungguh daripada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang bersungguh-sungguh ini dikatakan berlebih-lebihan dalam mengikuti as-sunnah. Ini tidak ada yang berlebihan dalam mengikuti, dalam mencintai Rasulullah dan dalam sempurna mengikuti daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan juga di sini bahawa jangan buat pakaian melainkan yang perlu untuk anda memakainya. Bersederhana dalam pakaian, iaitu kalau kita tahu memang kita akan guna, maka kita buat. Tapi terkadang dah ada orang yang dia buat bukan sebab dia nak pakai, tapi sebab dia rasa macam mungkin dia akan pakai. Dia buat, dia tengok baju bila pergi shopping kan, patutnya dia perlukan 1 atau 2, tapi dia kata tak apa, aku beli je 4 atau 6 atau 8 sebab takut nanti habis, takut nanti bila aku nak tak ada. Wahakadha. Dia beli bukan untuk keperluan, tapi kerana kemahuan dia. Waliyadzubillah. Maka diingatkan di sini bahawa jangan buat pakaian melainkan yang perlu untuk anda memakainya. Jangan pilih pakaian yang terlalu mahal. Diingatkan juga jangan kita membazir dalam pemakaian. Mungkin kita ada kemampuan untuk beli yang lebih mahal ataupun yang paling mahal. Hatta kita ada kemampuan untuk beli yang paling mahal, akan tetapi diingatkan untuk bersederhana. Tidak disuruh untuk kita beli yang paling murah ataupun yang paling tidak berkualiti. Tapi yang diingatkan untuk bersederhana dalam pemakaian. Sehingga dikatakan bahawa beberapa tahun lepas, kurang lebih mungkin 40-50 tahun yang lalu, di sebahagian negara-negara Arab ini mereka itu bersederhana dalam perbelanjaan, tidak dapat nak dibezakan di antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Kerana orang yang kaya rumahnya lebih kurang sama dengan rumah orang yang miskin daripada segi luaran. Begitu juga daripada segi pemakaiannya, mereka guna apa mengikut keperluan. Tidak ada keperluan untuk membeli yang lebih mahal. Begitu juga daripada segi kenderaan dan sebagainya. Diajarkan untuk bersederhana dalam perbelanjaan ini agar supaya duit yang lebih itu dapat dibelanjakan pada perkara yang lebih penting. Digunakan untuk perkara-perkara yang lebih penting. Dan zaman sekarang ni kalau kita tengok berapa banyak kita berbelanja mengikut kemahuan, sehingga banyak daripada perkara-perkara agama itu kita anggap sebagai satu perkara yang tidak mampu. Tak mampu untuk nak berkorban pada raya haji, tapi kita mampu untuk la ilaha illallah, belanja dengan
dengan cara yang boros, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, ataupun membazir dalam banyak daripada perbelanjaan. Tak mampu untuk nak menunaikan haji pada umur yang lebih muda, ataupun untuk nak save, ataupun untuk nak berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada duit untuk nak pergi travel sana, travel sini, holiday sana, ataupun berbelanja dengan perkara-perkara lain. Walhasil, yakni terkadang disebabkan perbelanjaan kita menyebabkan kita tak mampu untuk nak berbelanja kerana agama. Maka bersederhana dalam berbelanja daripada keperluan dunia kita itu, sehingga kita juga mampu untuk berbelanja untuk perkara-perkara agama. Begitu juga daripada segi perkahwinan dan sebagainya. Terkadang anak-anak muda tidak mampu untuk kahwin awal disebabkan perbelanjaan perkahwinan yang tinggi. Sedangkan kalau hanya diberi fokus kepada yang basic, kepada yang wajib dan apa yang perlu, maka mungkin mereka mampu untuk berkahwin dengan umur yang lebih muda, sehingga banyak daripada perkara-perkara mungkar dan maksiat itu dapat dielakkan dengan mereka itu berkahwin pada umur yang lebih muda ataupun awal. La ilaha illallah. Naam. Jadi jangan pilih pakaian yang terlalu mahal, dan jangan juga yang terlalu kasar. Maksudnya yang terlalu murah. Maksudnya guna yang ada quality, tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Nabi SAW kalau pakai pakaian yang baru, maka pakaian yang lama itu dikasih orang lain. Begitu juga disebutkan tentang Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, gurunya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau itu dikatakan bahawa setiap hari memakai pakaian yang baru, jubah yang baru, dan diberikan jubah yang lama itu kepada orang lain. Dan kalau kita tengok orang-orang saleh di zaman permulaan Islam tu ramai yang kaya-kaya. Begitu juga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di zaman Rasulullah iaitu bersederhana dalam pemakaian, tapi zaman Sayyidina Hasan, yakni beliau mampu untuk memakai daripada pakaian yang berkualiti dan sebagainya. Akan tetapi itu tidak bercanggah dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ianya berada dalam kadar kemampuan seseorang. Naam. Jangan dedahkan auratmu atau sebahagian daripadanya tanpa ada keperluan. Ini satu perkara yang sangat indah di dalam agama Islam, mengajarkan kita untuk menjaga daripada kehormatan diri dan menjaga daripada sifat malu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-haya syu'batun minal iman. Sifat malu itu merupakan sebahagian daripada keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza lam tastahi faf'al ma syi't. Kalau kamu telah hilang sifat malu, maka kamu akan mampu untuk melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan zaman sekarang ini kita lihat berapa ramai iaitu anak-anak muda, bahkan hatta daripada umur yang kecil itu seakan-akan dihancurkan sifat malunya, ataupun dianggap sifat malu itu sebagai satu perkara yang tidak elok ada pada diri seseorang. Maka perlu dijaga daripada sifat malu itu, sehingga dia sentiasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malu kepada para malaikat, dan juga malu kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tidak juga meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana adanya sifat malu tersebut, ada sifat muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasa malu apabila diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini, bila ada keperluan untuk mendedahkan sesuatu daripadanya, iaitu daripada aurat, maka bacalah ketika itu bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib menyebutkan bahawa apabila seseorang membaca daripada doa ini, ianya akan menjadi penghalang daripada pandangan jin dan syaitan. Yakni jin tidak mampu untuk melihat kepada aurat orang yang sewaktu ingin menanggalkan daripada pakaiannya membaca bismillahilladzi la ilaha illahu. Dan bacalah doa ini ketika anda memakai pakaianmu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini sewaktu kita memakai daripada pakaian, walaupun hakikatnya kita yang membeli dengan duit yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi kita
yakni mengembalikan segala apa nikmat yang kita ada itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan bahawa yang memberikan, yang memungkinkan kita untuk mendapat daripada harta, daripada pakaian, daripada apa-apa yang kita ada di sekeliling ini merupakan hadiah dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak merasakan kita ini memiliki daripada apa-apa. Semua apa yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian disebutkan tentang memakai imamah, sunnah memakai serban, iaitu memakai imamah adalah sunnah dan tidak sunnah pula meluaskan lengan tangan dan membesarkan imamah itu. Naam. Imamah ataupun serban ini adalah kain yang digunakan untuk melilit kepala, dan ianya tidak semestinya imamah yang besar. Ini apa-apa sahaja yang menjadi lilitan untuk kepala itu akan dianggap sebagai serban dan sunnah, walaupun satu lilitan. Walaupun kita lihat sebahagian daripada orang-orang salih, orang-orang alim yang mana serban mereka itu besar dan bertingkat. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, farqun bainana wa bainal musyrikin al-amaim wal qalanis. Perbezaan antara kami dengan kaum musyrikin adalah memakai imamah bersama kupiah. Nak menyebutkan bahawa orang-orang musyrikin, orang-orang yang bukan Islam di zaman dahulu, mereka memakai serban tanpa kupiah. Naam, walaupun di zaman dahulu memakai serban ini merupakan satu tradisi, namun ianya bertukar menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan sunnah Rasulullah, walaupun sebelum kedatangan Rasulullah ianya merupakan satu tradisi adat orang Arab, akan tetapi Rasulullah bila memakainya, maka apa-apa yang dipakai oleh Rasulullah, apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah akan menjadi sunnah kalau kita melakukan perkara tersebut kerana mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Adapun kalau kita pakai serban hanya sebagai satu adat, sebab kita tengok orang semua pakai serban, kita pun pakai serban, bukan dengan niat untuk mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Begitu juga dengan contohnya membela daripada janggut dan sebagainya. Kita bela janggut sebab kita rasa style ataupun handsome orang ada janggut, bukan kerana mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mendapat pahala as-sunnah. Al-muhim iaitu setiap apa yang kita lakukan daripada perkara-perkara yang baik itu, kita ingin mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mungkin ada orang mengatakan bahawa syuf, orang-orang kafir di zaman Rasulullah seperti Abu Jahal dan sebagainya pun pakai serban. Maka kita cakap, kita bukan pakai serban ikut Abu Jahal, kita pakai serban ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh tanya dia, siapa kamu untuk menghukum kita, iaitu hati kita ni nak mengatakan bahawa kita pakai serban ikut Abu Jahal. La ilaha illallah. Dan dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW mempunyai beberapa serban, dan sebahagian daripada serban itu digunakan pada peristiwa-peristiwa yang berbeza ataupun keadaan-keadaan berbeza. Antaranya Nabi SAW memakai serban berwarna hitam pada waktu perang. Apabila Nabi menghadiri daripada peperangan, maka Nabi SAW akan mengenakan serban berwarna hitam. Bahkan dalam riwayat menyebutkan bahawa nama serban hitam itu juga diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan antara sunnah Rasulullah, yakni barang-barang Rasulullah ini diberikan nama oleh baginda. Baik daripada kenderaannya, baik daripada senjatanya, baik daripada sebahagian daripada pakaiannya diberikan nama oleh Rasulullah. Maka serban berwarna hitam itu diberikan nama As-Sahab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan serban Rasulullah ataupun dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW satu kali pernah berikan serbannya kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ni sahabat Nabi SAW, memeluk agama Islam. Dia ingin pergi ke suatu tempat, maka diberikan serban Rasulullah. Rasulullah berikan serban baginda kepada beliau, kepada Ikrimah, sebagai tanda jaminan. Maksudnya orang yang mempunyai serban Rasulullah ini tidak boleh diganggu oleh umat Islam. Lebih kurang macam tu, sebagai tanda, macam ada protection. Tidak boleh diganggu. Naam, begitu juga disebutkan dalam riwayat menjadi satu tradisi para khulafa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka dilantik menjadi khalifah, mereka akan digunakan serban sebagai satu simbol pelantikan.
sebagai satu simbol pelantikan. Bahkan hatta Nabi SAW memakaikan serban kepada as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kini hatta di sebahagian madrasah apabila mereka yakni hari convocation, iaitu hari graduation mereka, maka mereka akan dipakaikan serban imam, khususnya mereka-mereka yang habis daripada pembacaan kitab hadis Nabi SAW, yakni mereka-mereka yang membaca daripada Sahih Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai dan Abu Dawud, At-Tirmidzi. Naam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mereka-mereka yang menghabis daripada pembacaan Sahih Sittah ini, mereka akan dipakaikan oleh guru mereka itu daripada serban sebagai satu tanda mereka telah tamat pengajian. La ilaha illallah. Naam. Jadi kalau seseorang itu tidak memakai daripada serban, adakah ianya menyalahi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka akan dikatakan mereka tidak menyalahi daripada sunnah Nabi selagi mana mereka tidak mengatakan bahawa memakai serban itu bukanlah satu sunnah. Yang ini kalau mereka tak pakai serban sebab mereka rasa mereka tidak layak untuk memakai serban dan sebagainya, maka tak ada masalah. Tapi kalau mereka mengatakan aku tak pakai serban sebab bagi dia ianya bukan satu sunnah, dia tak jumpa riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW memakai daripada serban, sehingga dia tidak memakai serban kerana tidak meyakini bahawa memakai serban itu adalah sunnah, maka di situ merupakan satu kesalahan daripada orang tersebut. Naam. Dan memakai serban ini juga, mereka-mereka yang ingin memakai daripada serban perlulah menjaga daripada adab-adabnya. Seperti mana orang yang memakai daripada jubah ataupun memakai daripada pakaian sunnah ataupun pakaian orang-orang salih, orang-orang alim, maka perlu menjaga daripada adab-adabnya. Jangan sampai kita pakai jubah, kita pakai serban, akan tetapi akhlak kita tak jaga, mulut kita tak jaga, ini kita punya pergaulan di antara kita dengan orang lain tidak dijaga, menunjukkan akhlak-akhlak yang tidak baik, sedangkan kita memakai pakaian orang-orang yang baik-baik, sehingga mencemarkan image orang-orang yang baik. Nanti akan dikatakan apalah orang ni pakai serban, mulutnya tak jaga, pakai serban tapi melakukan perkara-perkara, sebagai contoh maaf cakap, ini mungkin merokok di halayak ramai dan sebagainya, sehingga membuatkan orang memandang rendah kepada orang-orang yang memakai serban, ataupun terkadang ketawa dengan ini berdekah-dekah itu di hadapan manusia, di hadapan orang lain. La ilaha illallah. Apatah lagi untuk berada di tempat yang tidak elok dengan pakaian-pakaian yang sebegini, pakaian sunnah. Dan pada waktu yang sama, orang-orang yang memakai pakaian yang mulia ini, sunnah Nabi SAW, pakai serban, pakai jubah, ianya akan menjadi satu penghalang buatnya. Ini kalau dia benar ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui pakaian yang mulia ini, maka ianya akan menjadi penghalang. Dengan sebab dia pakai serban, dia tidak pergi ke tempat-tempat yang teruk. Dengan sebab dia pakai serban, dia mencuba sedaya upaya untuk menjaga daripada akhlaknya. Dan di zaman dahulu ataupun di sebahagian tempat, seseorang itu tidak dibenarkan untuk memakai daripada serban selagi mana mereka tidak habis membaca daripada kitab Bidayatul Hidayah, beramal dengan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah. Seperti di sebahagian tempat di kota Hadramut dan sebagainya, dikatakan bahawa di zaman dahulu anak-anak kecil ataupun budak-budak muda tidak dibenarkan untuk memakai serban selagi mana mereka tidak habis membaca daripada kitab Bidayatul Hidayah dan juga mengamalkan daripada apa yang terdapat di dalamnya. Wahakadha. Dan bagi mereka-mereka yang sudah berkahwin, maka dibenarkan untuk memakai daripada serban. Kerana sudah sempurna sebahagian daripada agama mereka, maka diizinkan mereka untuk memakai serban, terutamanya pada hari Jumaat, terutamanya pada hari raya dan hari-hari kerayaan, hari-hari besar Islam, maka mereka akan memakai daripada serban. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menyebutkan, menyebutkan bila bicaralah yang baik. Wahai saudaraku, hendaklah jangan
hendaklah anda jangan berbicara melainkan dengan yang baik-baik. Dan setiap bicara yang tidak halal anda menyebutnya menjadi haram pula anda mendengarnya. Dan setiap bicara yang tidak halal anda menyebutnya menjadi haram pula anda mendengarnya. Jadi bila anda berbicara, hendaklah anda mengatur bicaramu itu dan dengarlah bicara orang yang berbicara kepadamu dan jangan suka memotong bicara seorang. Melainkan jika bicara itu dari jenis yang dikutuki Allah Subhanahu Wa Taala seperti mengumpat umpamanya. Awas, jangan anda suka mencampuri bicara orang lain dan jangan menunjuk kepada orang yang berbicara denganmu bahawa apa yang dibicarakannya itu sebenarnya anda telah mengetahuinya. Kerana yang demikian itu akan menjengkelkan orang yang duduk denganmu itu. Dan jika ada orang berbicara denganmu atau menyampaikan suatu berita atau cerita yang lain dari wajah yang sampai kepadamu, maka jangan anda katakan kepadanya bukan begitu cerita atau beritanya, tetapi begini dan begitu. Akan tetapi jika hal itu berhubung dengan agama, maka hendaklah anda menyampaikan kepadanya dengan benar dan dengan lemah lembut. Subhanallah. Nah, dekat sini antara adab-adab berbicara. Antara adab-adab apabila kita berbicara dengan orang lain disebutkan bahawa jangan berbicara melainkan dengan yang baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, la khaira. Yani Allah mengatakan dalam Al-Quran, la khaira, tidak ada kebaikan tidak ada kebaikan langsung. Fi kathirin min najwahum, dalam kebanyakan perbicaraan mereka. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak perkara-perkara yang sedekah. Sedekah itu dalam bahasa Arab secara umum itu perkara-perkara yang baik. Mengatakan perkataan yang baik itu sedekah, senyum itu sedekah, yakni memberi nafkah kepada orang-orang yang wajib nafkahnya adalah sedekah, membantu orang lain adalah sedekah dan sebagainya. Maka illa man amara bi sadaqatin, melainkan orang-orang yang mengajak untuk melakukan perkara yang baik. Man amara bi sadaqatin au ma'ruf, ataupun perkara yang baik, perkataan yang baik, au islahin bainan nas, ataupun dia berbicara untuk memperbaiki keadaan dua orang yang sedang bergaduh. Memperbaiki keadaan orang yang sedang bergaduh, maka perkataan-perkataan seperti ini adalah perkataan yang baik. Adapun selain daripada mengajak kepada kebaikan, ataupun dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan. Perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa 'amila salihan, sedangkan dia itu beramal dengan amalan yang salih, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku daripada golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Adakah mereka menyangka kami tidak mendengar? Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum, kami tak mendengar bisikan hati mereka, wa najwahum, dan apa yang mereka ucapkan kepada orang lain ataupun secara terang-terangan. Bala, sesungguhnya, wa rusuluna ladaihim yaktubun, malaikat-malaikat kami berada di sisi mereka, di samping mereka, menulis setiap apa yang mereka katakan. Syuf, hatta sehingga dikatakan sebahagian daripada orang-orang salih, dia kata kita ni kadang-kadang kita pegang tasbih untuk berzikir. Kita tasbih mungkin subhanallah 100 kali, astaghfirullah 100 kali, tapi bayangkan kalau kita mengira yang lebih perlu adalah untuk kita mengira perkataan yang keluar daripada mulut kita. Satu hari itu berapa banyak perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita, sehingga kalau kita periksa balik, kita hitung balik perkataan yang keluar daripada mulut kita, berapa banyak daripada perkataan yang keluar itu yang baik, yang baik-baik. Berapa banyak dari perkataan yang keluar daripada mulut itu yang perlu untuk disebutkan. Maka banyak daripada perkara-perkara yang keluar daripada mulut kita itu perkara-perkara yang tak perlu untuk diperkatakan. Allahu Akbar. Naam. Maka jangan berbicara melainkan dengan yang baik-baik. Dan setiap bicara yang tidak halal anda menyebutnya menjadi haram pula anda mendengarnya. Ini apa-apa yang dilarang untuk kita sebut.
daripada mengumpat, daripada berdusta, daripada mengadu domba dan sebagainya, daripada penyaksian yang palsu dan sebagainya, apa-apa yang haram untuk disebutkan oleh lidah, begitu juga ianya adalah haram untuk didengari oleh telinga. Jadi bila anda berbicara, hendaklah anda mengatur bicaramu itu dan dengarlah bicara orang yang berbicara kepadamu. Bila kita nak cakap, disebutkan bahawa orang-orang beriman, dia punya akal mendahului daripada lidahnya. Orang yang berakal, orang-orang beriman, akalnya mendahului daripada lidahnya. Maksudnya apa? Sebelum dia nak cakap, dia fikir apa yang akan dia perkatakan, dia susun apa yang akan dia perkatakan, dan dia memilih daripada apa yang terbaik untuk dikatakan. Seperti yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa qul lillati hiya ahsan. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sebutkan, bicaralah dengan apa-apa yang terbaik. Wa qul lillati hiya ahsan, yang terbaik. Kalau kita ada beberapa perkara yang baik untuk diperkatakan, maka dipilih yang terbaik di antaranya, sehingga itu akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menyebutnya ataupun bertutur dengan perkara yang terbaik tersebut. Naam, dan dengarlah bicara orang yang berbicara denganmu. Ini adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang berbicara, akan diberikan sepenuh perhatian kepada orang tersebut dan tidak dipotong daripada perkataan seseorang. Yang ini bila orang cakap, biar dia cakap sampai habis, baru kita mungkin kalau ada keperluan untuk nak komen, kita komen. Kalau tak, jangan kita potong, biar dia cakap sampai habis. Ini merupakan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita bila orang cakap, kita sibuk fikir apa nak jawab. Sebelum dia habis cakap, kita dah jawab. Kita pun tak tahu apa maksud sebenar yang dia nak cakap. Sebab apa? Sebab sewaktu dia cakap, kita tak dengar. Dan sebelum dia habis cakap, kita dah potong. La ilaha illallah. Maka kita berusaha bagaimana untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi SAW dalam percakapan dan dalam memberi perhatian sewaktu mendengar. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji wabashshiril mu'minin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina yastami'una al-qawla. Mereka-mereka yang mendengar dengan penuh perhatian kepada perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu untuk nak biasakan diri beri perhatian sewaktu orang berbicara, ataupun nak membiasakan diri beri perhatian kepada kalamullah, kepada ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita seharian pun kita biasakan diri untuk beri perhatian kepada apa yang disampaikan kepada kita, apa yang dibicarakan kepada kita. Barulah bila dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, kita dah biasa beri perhatian. Tapi bila kita biasakan diri kita tak beri perhatian kepada apa yang dikatakan oleh orang lain kepada kita, maka apabila dibacakan ayat Al-Quran, apabila dibacakan hadis Nabi SAW, maka kita juga tidak beri perhatian. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan mereka mengikuti yang terbaik daripada apa yang dibicarakan itu. Naam. Jangan suka memotong bicara seseorang, melainkan jika bicara itu dari jenis yang dikutuki Allah Subhanahu wa taala, seperti mengumpat seumpamanya. Maksudnya kalau orang itu mengatakan perkara-perkara yang haram, baru kita boleh potong. Maksudnya kalau orang tu mengumpat, kalau orang tu keji orang lain, kalau orang tu memaki, kalau orang tu mengadu domba dan sebagainya, maka perkataan seperti itu boleh untuk dipotong. Adapun selainnya, maka tak perlu untuk dipotong. Awas, jangan suka mencampuri bicara orang lain dan jangan menunjuk kepada orang yang berbicara denganmu bahawa apa yang dibicarakannya itu sebenarnya anda telah mengetahuinya. Subhanallah. Ya, ini kalau orang cakap, kita tak perlu nak sibuk. Kadang-kadang orang tengah cakap, dia tak cakap dengan kita, dia duduk dekat dengan kita, dia tak cakap dengan kita, kita sibuk nak tahu, tu kenapa, ni siapa? Tak ada keperluan untuk nak beri perhatian kepada perkataan yang tidak ditujukan kepada kita. Walaupun mungkin dia ada sebelah kita dan sebagainya, kita buat tak tahu, tak ada keperluan. Yang bagusnya hati kita ini sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita ni kita tak perasan, ataupun kita buat-buat tak perasan.
Kerana apa? Kita berusaha untuk menghadirkan diri kita ini sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita tidak mengambil indah, ataupun bahasa anak-anak muda ni, tak ambil pot kepada apa-apa yang dibicarakan di sekeliling kita. Dan jangan menunjukkan kepada orang yang berbicara denganmu bahawa apa yang dibicarakannya itu sebenarnya anda telah mengetahuinya. Bila orang cerita kat kita, yang ini kita beri perhatian dan kita anggap macam perkara itu pertama kali kita dengar. Ini merupakan adab. Yang ini bila orang cerita, kita dengar dengan penuh perhatian seakan-akan pertama kali kita dengar. Adab bila dengar orang cerita, begitu juga adab bila apatah lagi kepada guru-guru yang mengajar. Walaupun terkadang perkara itu dah diulang 100 kali, 1000 kali. Walaupun kita dah dengar daripada ustaz-ustaz yang lain tentang perkara tersebut banyak kali, tapi adab kita dengar seakan-akan ini merupakan kali pertama kita dengar. Dan lebih-lebih daripada itu, kita pula terkadang walaupun dah dengar 100 kali, 1000 kali, kita tanya balik diri kita, adakah sudah kita mengamalkan dari apa yang disampaikan? Kalaupun kita dah amalkan, adakah kita telah sempurna dalam mengamalkan daripada perkara tersebut? Ataupun perkara yang dibicarakan itu, adakah ianya telah meresap dalam hati kita dan telah mantap pengamalannya dalam kehidupan kita? Maka selagi mana ianya belum, maka masih ada ruang untuk diperbaiki. Maksudnya kita dengar dengan teliti agar supaya kita mampu untuk. Dan terkadang ilmu ini, darjat kefahaman tentang sesuatu perkara itu akan ditambahkan bagi mereka-mereka yang beri perhatian. Makin banyak kita dengar, makin banyak faedah yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan Al-Quran, iaitu makin banyak dibaca, makin banyak diberi perhatian, ditadabbur ataupun dihayati daripada isi kandungannya, makin banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala, pintu-pintu kefahaman yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada orang tersebut. Naam. Kerana yang demikian itu akan menjengkelkan orang yang duduk denganmu. Dan jika ada orang berbicara denganmu atau menyampaikan suatu berita atau cerita yang lain dari wajah yang sampai kepadamu, maka jangan anda katakan kepadanya, bukan begitu berita atau ceritanya, tetapi begini dan begitu. Maksudnya, tak perlu untuk kita nak betulkan orang. Kalaupun orang tu cerita ada salah sikit sana sikit sini, khalas kita dengar je. Tak perlu untuk kita nak betulkan apa yang sedang orang tu bicarakan. Tak perlu kena exact seperti mana yang kita tahu dan sebagainya. Akan tetapi kalau ianya berkaitan dengan agama, daripada hukum hakam, daripada akidah dan sebagainya, maka perkara-perkara seperti itu boleh untuk kita perbetulkan. Kemudian Imam Haddad menyebutkan di sini, jangan suka campur urusan orang lain. Wahai saudaraku, awas anda dari mencampuri urusan orang lain yang sama sekali tiada kena-mengena denganmu. Jangan juga suka memperbanyak sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan jangan bersumpah melainkan dalam keperluan sedang anda benar pula. Jagalah dirimu dari berkata dusta pada semua bicaramu, kerana berdusta itu bertentangan dengan keimanan. Juga jauhi dirimu dari mengumpat, membawa mulut, banyak bergurau. Jauhilah semua kata-kata yang buruk dan tahan lidahmu dari percakapan yang keji, sebagaimana anda menjaganya dari berbicara yang tercela. Selalu ingat dahulu sebelum berkata apa-apa, jika baik teruskan dan jika sebaliknya diam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa zikrullah aw amran bil ma'ruf aw nahyan 'anil munkar. Semua bicara anak Adam dikira atasnya ataupun menjadi hujah ke atasnya, bukan kepadanya, bukan buatnya, kecuali zikir kepada Allah atau menyuruh berbuat baik dan mencegah daripada mungkar. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu ra'an qala khairan faghanim aw sakata an syarrin fasalim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang berkata baik lalu dia mendapat manfaatnya, atau dia menahan diri dari berkata yang jahat lalu terselamat dari dosanya.
Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallama bil kalimati ma yulqi laha balan yahwi biha ab'ada minas thuraya." Sesungguhnya seseorang itu akan berbicara dengan satu kalimah buruk yang tiada disengajakan, yang kerananya ia dilontarkan ke dalam neraka lebih jauh dari bintang Suraya. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Tidakkah kami menjadikan buat mereka itu, alam naj'al lahu 'ainain, dua mata, wa lisanan wa syafatain, satu lidah dan dua sepasang bibir. Nak menyebutkan bahawa lidah ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia menyempurnakan kecantikan wajah ini apabila diberikan yakni sepasang bibir dan juga diberikan mulut yang cantik. Dan subhanallah, kecantikan muka, kecantikan kesempurnaan kecantikan muka itu berada pada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak mata Rasulullah yang paling indah, dalam banyak-banyak hidung Rasulullah yang paling indah, dalam banyak-banyak mulut Rasulullah yang paling indah, yang paling mulia, dan apa yang keluar daripada pandangan ataupun mata Rasulullah itu yang paling indah, iaitu tidak dilihat dengan mata Rasulullah melainkan yang indah, tidak dikatakan diucapkan daripada lidah Rasulullah itu kecuali daripada perkataan yang indah-indah, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Iaitu apa-apa sahaja yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan daripada hawa nafsunya, bahkan ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kita lidah dan mulut ini untuk berbicara dan sebagainya. Mensyukuri nikmatnya adalah dengan menggunakan dengan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengelakkan daripada menggunakannya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara nikmat anggota badan yang Allah berikan, dalam banyak-banyak nikmat anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang paling berbahaya sekali adalah lidah. Sehingga Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahawa ada 20 keburukan yang boleh datang daripada lidah ini. Ada 20 perkara yang boleh datang melalui lidah ini kalau tidak dijaga. Sehingga dalam riwayat mengatakan bahawa setiap hari anggota badan ini akan mengingatkan kepada lidah agar supaya, "Wahai lidah, kalau kamu ini berkata benar, kalau kamu ini lurus, maka luruslah kami, maka baiklah kami. Dan kalau kamu itu bengkang-bengkok, tidak lurus, maka juga tidak luruslah kami." La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana tubuh badan ini semuanya di dunia ini memerlukan kepada lidah, iaitu apa-apa yang berada di dalam kepala ini tidak mampu untuk diungkapkan melainkan melalui lidah. Apa-apa yang dilihat oleh mata tak mampu untuk diungkapkan melainkan melalui lidah. Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan tangan. Apa yang dirasa oleh tangan, apa yang dipegang oleh tangan tidak mampu untuk diungkapkan melainkan melalui lidah. Apa yang dirasakan oleh perut, apa yang dirasakan oleh kaki dan sebagainya tidak mampu untuk diungkapkan melainkan dengan lidah. Maka tanpa lidah, anggota tubuh badan itu bergantung kepada lidah. Maka jikalau benar apa yang dikatakan oleh lidah, lurus apa yang dikatakan oleh lidah, maka tubuh badan akan terselamat. Begitu juga dengan sebaliknya. Naam. Maka lidah ini merupakan satu nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lidah ini, antara perkara-perkara yang paling hebat adalah dengan membaca daripada Al-Quran, membaca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia melakukan daripada perkara-perkara yang baik dan melarang manusia daripada perkara-perkara yang mungkar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahawa jangan kita guna
lidah ini dengan memperbanyak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seorang yang mukmin sepatutnya bersifat jujur. Dan apabila dia bersifat jujur, tidak ada keperluan untuk dia bersumpah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia mengatakan bahawa hatta di waktu aku benar pun aku tidak akan bersumpah dengan nama Allah ataupun akan bersumpah. Nak dikatakan bahawa ya ini orang yang benar dan jujur ini tak perlu untuk bersumpah, orang akan mengetahui bahawa apa yang dikatakan itu adalah benar dan jujur. Jagalah dirimu dari berkata dusta pada semua bicaramu, kerana berdusta itu bertentangan dengan keimanan. Antara perkara yang teruk yang perlu untuk dielak oleh setiap orang beriman adalah daripada berkata dusta. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma yasma'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pendusta apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar tanpa ada filter. Semua benda yang dia dengar, semua benda yang berlaku kepada diri dia, semua dia nak cakap. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, ini apa yang perlu untuk dikatakan. Apa yang tidak perlu untuk dikatakan, maka tidak perlu untuk disebutkan. Bahkan perkara-perkara yang buruk yang mungkin sampai pada dia, tidak perlu untuk sampai pada telinga orang lain. Cukup dia menjadi last stop, tempat terakhir untuk perkara buruk itu berhenti, maka dihadamnya dan dicampakkannya jauh di dalam lautan, sehingga tidak perlu untuk perkara yang buruk itu sampai kepada orang lain. InsyaAllah kita akan sambung daripada perbahasan ini pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk menjaga daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, khususnya nikmat lidah, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kesungguhan dalam hati kita ini untuk mengikuti daripada setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik daripada cita rasanya Rasulullah, daripada segi makanan ataupun apa-apa yang disukai oleh Rasulullah, baik daripada segi fashionnya Rasulullah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan daripada pakaian, apa yang disukai oleh Rasulullah, apa yang menjadi pilihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu memakai daripada pakaian. Begitu juga untuk kaum ibu-ibu, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Moga-moga kita diberi kekuatan untuk mengikuti daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dianjurkan ataupun apa yang dipakai oleh ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ummahatul mukminin dan juga anak-anak puteri-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga ahli keluarga kita juga mudah untuk mengikuti daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua menjadi penyejuk mata buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتخياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.